Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid saya yang saya kasihi, semoga ketika ini berada dalam keadaan sihat, sejahtera, gembira, ceria di samping keluarga dan adik-beradik di rumah. Ingat, kita masih stay at home. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana perubahan bentuk tenaga. Okey, kita teruskan pelajaran dari sekarang. Perubahan bentuk tenaga. Tenaga boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Mari kita perhatikan perubahan bentuk tenaga dalam kehidupan kita seharian. Jadi, dalam memahami perubahan bentuk tenaga ini, ada dua simbol yang kita mesti ketahui dan kita mesti ingat dan simpan di dalam minda kita. Iaitu yang pertama, anak panah. Simbol anak panah bermakna berubah kepada. Okey, simbol anak panah ni kita baca dia berubah kepada. Dan yang kedua ialah simbol tambah. Simbol tambah ni kita baca dengan dan. Kita baca dia sebagai dan. Okey, contohnya. Contohnya ialah basikal menyala, mentolnya menyala dan berjalan di waktu malam. Apakah perubahan tenaganya? Ya, perubahan tenaganya ialah daripada tenaga kimia kepada tenaga kinetik, kemudian berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Itu cara bacanya. Anak panah tu berubah kepada tambah itu dan. Jadi, tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik, berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Okey, mari kita lihat beberapa contoh di dalam buku teks. Okey, semasa mengayuh basikal. Ini contohnya. Tadi tu pada waktu malam, tapi ini pada waktu siang. Okey, semasa mengayuh basikal, tenaga kimia daripada makanan yang dimakan berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kimia yang kita makan daripada makanan berubah menjadi tenaga kinetik, iaitu tenaga daripada makanan kita gunakan untuk pergerakan kaki dan basikal. Perubahan pergerakan kaki itu yang dinamakan tenaga kinetik. Okey, seterusnya, mari kita lihat contoh seterusnya, iaitu menghidupkan televisyen. Ketika menghidupkan televisyen, tenaga elektrik yang digunakan berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Okey, tenaga elektrik tu dapat daripada sumber elektrik. Jadi, perubahan bentuk tenaganya yang warna merah tu dibaca macam mana? Tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Kenapa ada tenaga cahaya? Sebab televisyen memancarkan imej yang bercahaya. Di samping itu, dia juga mengeluarkan tenaga bunyi. Okey, murid-murid saya yang saya kasihi, semoga ketika ini berada dalam keadaan ceria dan sedia untuk belajar. Okey, kita lihat perubahan tenaga seterusnya, iaitu menyalakan api. Semasa api menyala, tenaga kimia yang tersimpan dalam bahan bakar berubah menjadi tenaga haba dan tenaga cahaya. Tenaga kimia daripada bahan bakar tu dia berubah kepada tenaga haba. Tenaga haba tu ialah panas tu lah. Dan tenaga cahaya. Jadi itu adalah perubahan bentuk tenaga. Okey, seterusnya mari kita lihat. Gambar seterusnya dalam buku teks kita, kita melihat bahawa semasa terjun dari papan terjunan. Ini seperti Pandalela Rinong. Semasa terjun dari papan terjunan, tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik dan kemudian berubah kepada tenaga bunyi. Tenaga keupayaan tu ialah kedudukan penerjun yang tinggi.
Tenaga kinetik ialah pergerakan penerjun. Dan tenaga bunyi ialah bunyi percikan air. Dia tak ada dan di sini. Ini berubah tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik. Kemudian tenaga kinetik berubah menjadi tenaga bunyi. Okey, seterusnya. Seterusnya, kita lihat bagaimana nyalaan lampu suluh. Lampu suluh, ketika kita menyalakan lampu suluh, tenaga kimia dalam bateri atau sel kering berubah kepada tenaga elektrik. Kemudian, tenaga elektrik berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Ya, dia bermula dengan tenaga kimia tersimpan di dalam sel kering, kemudian berubah menjadi tenaga elektrik, kemudian berubah menjadi tenaga haba dan tenaga cahaya. Tenaga haba tu dapat dari mana? Daripada panasnya mentol lampu suluh tersebut. Dan tenaga cahaya itu kerana mentol menyala mengeluarkan cahaya. Okey, seterusnya iaitu ketika kita menggunakan kalkulator suria. Okey, tenaga suria yang diperoleh daripada matahari berubah kepada tenaga elektrik, kemudian berubah kepada tenaga cahaya. Tenaga cahaya itulah yang keluar perkataan pada kalkulator. Okey, tenaga suria kepada tenaga elektrik kemudian berubah menjadi tenaga cahaya. Okey, murid-murid saya yang saya kasihi, kita teruskan dengan ketika kereta bergerak. Okey, ketika kereta bergerak, enjin kereta mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Tenaga kimia yang ada daripada bahan api fosil seperti minyak petrol, dia menyebabkan pergerakan kereta. Pergerakan itu ialah tenaga kinetik. Sebab itu, perubahan kereta bergerak ialah tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Mari kita lihat semasa tumbuhan membuat makanan ataupun berfotosintesis, tumbuhan pun sebenarnya mengubah tenaga. Semasa fotosintesis, tumbuh-tumbuhan mengubah tenaga cahaya kepada tenaga kimia yang tersimpan sebagai kanji. Tenaga cahaya dapat daripada mana? Daripada matahari dan berubah menjadi tenaga kimia. Dia disimpan sebagai kanji di mana? Di batang, di buah, di daun dan di akar. Kemudian tenaga kimia inilah yang akan digunakan dan berubah kepada tenaga seterusnya bila dimakan oleh manusia. Sebagai kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini, ada beberapa yang mesti kita ingat dan kita simpan di dalam minda. Yang pertama, tenaga berubah dari satu bentuk kepada bentuk lain. Contohnya, daripada tenaga kimia berubah menjadi tenaga kinetik dan sebagainya. Yang kedua, tenaga berubah apabila digunakan untuk melakukan kerja ataupun berlaku aktiviti di situ. Bila berlaku aktiviti seperti lampu suluh dinyalakan, maka perubahan bentuk tenaga telah terjadi. Yang ketiga yang kita perlu ingat dan kita simpan di dalam minda iaitu anak panah kita baca dia berubah kepada dan simbol tambah kita baca dan, iaitu contohnya tenaga kimia menjadi tenaga haba dan tenaga cahaya, iaitu ketika api daripada bahan api dinyalakan. Okeylah,
anak-anak murid saya, oleh kerana masa pun sangat cemburukan kita. Kita berjumpa lagi di lain masa, lain ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.